important lah. Boleh semua? Sempat saling ke? Sempat snap ke? Dah snap bagi tahu Boleh tak? Dah snap dah Miss. Okay, settle. Okay, question 1, kita tengok contoh Okay, dia kata given y, lepas tu dia bagi equation kan? This one equation. Then calculate the value of y for x equal to 1 until 10 by using what loop. Jadi kita tengok kat sini. Dia letak initial condition dulu is 1. Kalau korang perasan kat sini 1 until 10. So condition awal dia adalah 1. Dia bermula dengan 1. Lepas tu y x is less than and equal sebab dia mesti sama dengan 10. Less than and equal. So semua yang di bawah 10 dan sama dengan 10 ni akan dikira. Lepas tu masukkan equation dia. Statement. Equation dalam MATLAB lain Korang kena peka sikit, yang ni macam bentuk equation biasa tapi dalam MATLAB dia bentuk lain. Lepas tu update. Update ni adalah lepas contohlah dia masuk 1 kan. So dia akan masuk kat semua equation. And then lepas tu dia akan tambah 1 untuk masuk yang kedua. Sampailah dia sampai 10. Lepas tu 10 dia kan dah lebih daripada 10, dia takkan update dah. Boleh? Basic faham ke? Ada yang lemah lagi ke bahagian loop? Nak Miss tunjuk ke untuk loop? Macam mana operation dia? Boleh Miss. Boleh juga. Okay. Okay, dia macam ni. First kita ada 1. 1 ni kita masukkan dalam equation dia. Equation dia adalah 3x tambah dengan susah sangat ni, kita ambil equation senang boleh tak? Okay. Kita ambil contohlah, Miss kata equation dia y sama dengan x plus 2. Ni equation dia. So kita akan gantikan x ni dengan 1 dulu mula-mula. Okay. Dan dia akan jadi y sama dengan 1 tambah 2 jadi 3. Betul? Okay. Lepas dia ambil 1 ni, so kita kan ada 1 sampai 10. Jadi lepas dia ambil 1, dia akan tambahkan 1 tu dengan 2. Dia ada 1 lagi kita panggil update punya, x tambah 1. Ingat make sure korang faham, ni equation. Ini equation dia, EQ. Walau bubu tulisan ni. Okay, ni EQ dan ni update. Boleh? So update ni, dia akan dapat 2, dia akan pusing balik ke atas ni. So dia akan start balik dengan 2. X sama dengan 2. Boleh? Betul tak? X sama dengan 2. Wait. Saya salah. Salah. Okay, dia patutnya X ni. So barulah dia boleh update, dia ganti sampailah dia lebih daripada 10, dia akan stop. Sebab dia tak boleh, syarat dia mestilah less than and equal to 10. Boleh ke? Faham ke setakat ni? Ada soalan? Ke tak faham lagi? Semua? Boleh ke? Sorry Miss, boleh tak repeat again? Ya, sekali? Tak faham? Repeat again. Repeat again, okay. Okay, first kita start dengan x equal to 1. Lepas tu kita ada satu equation yang kita masuk, EQ. Y sama dengan, wait. Q. Ini kita buat simbol macam ni. Ada Y sama dengan X tambah 2. Ini equation yang dia bagi. Masalah dia. Okay. And then 1 tambah 2 dapat berapa? Dapat 3 kan? Okay, yang ni yang dia akan keluarkan result. So when X equal to 1, the Y equal to 3. Bila X sama dengan 1, Y dia akan sama dengan 3. Tapi untuk gerakkan loop, untuk gerakkan loop, dia kena tambah sebab kita nak 1 sampai 10 kan. Jadi dia kena tambah X tu. Jadi untuk tambah X tu, dia akan assign balik X sama dengan X tadi yang 1 tu kan. Sebab dia masih dalam loop pertama. Lepas tu tambahkan dengan 1.
So tadi X tadi sama dengan 1, bila kita tambah sekarang ni X jadi 2. Bila X sama dengan 2 sekarang, dia masuk balik, dia pusing balik dekat sini. So dia akan dapat pula bila X sama dengan 2, Y sama dengan berapa? Bila dia gantikan 2 dekat X ni, dia akan dapat Y sama dengan 4. Lepas tu diganti pula 2 dekat dalam ni, dia akan dapat X sama dengan 3 pula. Sampailah dia stop dekat X sama dengan 11. Sebab dia punya syarat mestilah X kurang dan sama dengan 10. So kalau dia lebih daripada 10, dia dah salah. So dia keluar. Dia stop operation. Boleh? Boleh ke semua? So, okey ke untuk loop ni? Senyap. Boleh ke? Rasanya okey, Miss. Okey. Ada lagi yang tak faham boleh PM saya. Nanti saya akan buat nota yang macam tulis dekat tangan and bagi kat korang. Okey, kalau yang tak faham. Sebab loop sangat penting jugalah. Okey? Okey, kita teruskan lagi. Okey. Okey, ni untuk question 1 and question tu korang boleh buat sendirilah. Bila korang faham yang ni, korang boleh buat sendiri question tu nanti. And then kita nak belajar for. Okey, ni adalah condition untuk for. Kalau C++, dia punya statement macam ni. For, dia macam ni. Initial, condition and update. Lepas tu statement. Statement ni adalah equation. Okey, dia lebih kurang sama juga. MATLAB punya initial, update value dulu. And then final value. Update value ni boleh optional. Nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. Okay? And then baru statement dia. Okay, update value macam mana pula? Sempat salin ke ni? Dah salin bagi tahu. Ataupun dah snap bagi tahu untuk yang ni. Sebab ni kan penting. Dah siap ke? Dah, madam. Okay. Jadi dia akan buat macam ni. So initial value dia adalah 1, update dia adalah 1, final value adalah 10. Then for X 1 0, sebab kan update tu kita kata dia optional kan, boleh letak ke tak nak letak ke sama je. So kita tak letak, kita boleh jadi 1 10 macam ni. Initial value dengan final value. Sini tengok pada question. Dia akan bagi soalan macam ni. Let X be the whole number which is 1 until 10, then masuk equation. Lepas tu display your answer in command window exact the same as a following figure by using for. Okay. So dia nak adalah 1 to 0, 1 to 10. Jadi maknanya yang mula-mula 1, yang final dia 10. Dia sampai 10. 1 until 10. First, kat sini. Panggil initial. Initial value dia, mana tadi? Astagfirullah. Sorry. Okay. Sini. Okay, initial value dia 1 and final value dia 10. Jadi dia akan ambil 1 sampai 10 sebenarnya. Boleh? Faham ke? 1, 2, 3 sampai 10. Dia akan ambil. So first initial value, value pertama, value awal dia adalah 1 dan final value dia adalah 10. So dia sama juga macam atas ni sebenarnya. 1, 2, 3 sampailah equal and less than and equal to 10. So kalau dia more je dia akan stop. Boleh? Lebih kurang dan sama dengan 10. Kalau dia lebih daripada 10 dia akan stop. Boleh ke semua? Ada masalah ke kat sini? Untuk faham yang first statement dia. Hello? Kenapa diam? Hello? Faham, Miss, faham. Okay. Lepas tu kita akan masuk di punya statement adalah equation dia. Y sama dengan 7x square plus 18 and divide by 31. Dia masukkan equation ni. Lepas tu dia nak keluarkan output, dia akan guna print value of y. Okay, ni adalah print C++ tak silap saya. Untuk MATLAB lain, kita tengok contoh ni. Sebab print korang belajar C++ dulu tak? Ada siapa-siapa belajar C++ tak? Korang belajar kan? Ada, Miss. So dia guna print kan? Okay, jap kita tengok yang ni contoh dia for dia guna fprintf ni untuk MATLAB. Fprintf.
Question yang ni if F dah. F print F. Betul ni untuk keluarkan korang punya result tu macam dalam work. Ni while loop, ni for loop. Boleh ke? Ada soalan tak kat sini untuk for? Korang kena biasakan masuk equation macam ni Jangan lupa bracket, jangan tinggal bracket. So kalau korang tinggal bracket ataupun korang tak peka terhadap nombor-nombor tertentu, dia akan jadi semua. Dah ngantuk dah ke? Hello? Miss. Yes. Sorry Miss. Apa function fprintf again? Function apa? What's the function of fprintf? F. Okay, this one macam nak keluarkan dia punya works dia, value of y, dia macam print balik value of y and then semua ni adalah result dia. Simbol percentage is dia masuk dia kat sini. Simbol replace the part of the string with the variable. So dia akan masukkan siapa dia dapat dia jawapan, dia akan masuk kat sini. Dia guna simbol percentage and F is floating point. So result you dalam bentuk point and then backslash n adalah untuk represent the new line. Boleh? So dia ada buat macam ni, tapi I think this one is C++. Ya. Kat sini dia gunakan bentuk ni je. Apa tu lah? Percentage F and backslash. So this one is untuk korang, you call balik result you daripada Y ni, you call kat sini. Kan you ada Y kat belakang ni kan? So dia akan call balik and then F is untuk bagikan jawapan you dalam bentuk pointer. And then backslash is to back a new line. So bila lepas je value yang pertama Y, dia akan buat the new line untuk value yang kedua Y. Boleh? Okay, faham Miss. Thank you. Okay. So sempat ke you guys nak salin? Bukan, maybe you dah nak ambil sebagai rujukan you guys. Boleh ke? Ada question lagi tak untuk for sebelum kita masuk if else? 9 baru. Ada question lagi kat sini? Hai. Tak ada miss. Okay, good. Kita masuk dekat if else. Else kat sini, ni kita tengok dia dulu. Oh, this one yang dia guna update value. Kalau dia guna update value, dia akan ambil yang difference between first data and second data. Second data and first data, sorry. Difference dia tu dia akan ambil sebagai update value dia. Kita tengok contoh dia kat sini, dia masukkan kat situ and then dia masuk dalam ni. Especially untuk data yang macam ni lah, dia nak banyak kan, and then dia ada trend. Kita nampak trend dia, peningkatan dia berapa banyak. Dekat sini, we have questions. Tengok yang bentuk macam ni. So dia ada trend. Beza antara satu-satu ni ada trend, jadi kita letak dia sebagai update value. Itu kegunaan update value. Boleh semua? Data yang ada trend. Boleh je nak letak yang tadi tu kan, yang 1, 2, 3 tadi tu dia letak sebagai 1. Update dia sebab 1 tambah 1 dapat 1. 1 tambah 1 dapat 1 pun. Okay. 1 tambah 1 dapat 2. Lepas tu 2 tambah 1 dapat 3. Boleh? Boleh ke semua? Tu update value dia. Tapi sampai kat bawah ni dia akan update value 0.6, 0.6, 0.6. Boleh ke semua? Boleh Miss. Okay, ada soalan? Tadi rasa macam nak laju tapi sekarang masa baru 9:02 minit, so kita relax lah. Okay. Lepas tu kita teruskan lagi dekat if else pula. Okay, untuk if dia ada expansion kat sini and statement kat sini. So korang masukkan dia punya expansion and statement. Dapat kita akan tak contoh if korang tak faham. Cuma this one penting untuk korang salin sebagai note korang. So nanti bila korang ada soalan ataupun korang nak guna nanti, korang boleh refer balik note ni. Dah snap ke?
Dah, Miss. Dah, okay. And then if else. Okay, lepas kita belajar if statement, kita akan masuk dekat if as, if as if. So if, lepas tu if as if, lepas tu f is lagi, dia macam banyak statement. Kalau dekat sini, dia ada 2 statement sahaja. Okay, yang pertama, if ada 1 statement. Okay, sama ada true or false, 1 statement je. Dekat if as, dia ada 2 statement sahaja. Dia tak boleh jadi 3, kalau 3 susah nanti. And then untuk 3 statement ataupun lebih daripada 2 statement, kita akan guna as if. If, else. Boleh? The last statement is else. Boleh ke? Sempat salin yang ni? Sempat snap yang ni? Dah snap, Miss. Okay. Nice. Okay, lepas tu kita ada satu lagi continuous statement. Dia adalah for passing, skip and control the next direction for the for or white loop. Work like a break statement and force the next iteration of the loop to take a pace, skip. Tak faham juga kan? So kita teruskan je. Nanti kita akan faham. Okay, tengok kat sini. Conditional. Okay, korang pernah belajar ni kan? Kita panggil dia apa? Mesti ingat, tapi dia panggil dia macam ni, dia kena baca dia. First condition korang apa? Kalau condition korang tu salah, dia akan exit the loop. Tapi kalau dia betul, dia akan pergi lagi and dia akan pergi pada continue. Sebab kita ada perkataan continue nanti. Okay, kita akan tengok dalam bentuk coding macam mana dia tulis. Jika continue ni true ataupun yes, dia akan pergi terus kat sini and dia akan pergi kat bawah, dia akan naik ke atas balik. Ya, dia akan naik ke atas balik. Lepas tu dia akan buat loop, macam loop lah, lebih kurang macam loop. And then code inside the body of the loop after the continuous statement. Kalau dia no, dia akan turun bawah ni and then dia akan naik atas. Boleh ke? Tak apa, tengok contoh. Tak faham Betul tak? Faham ke tak? Hello? Kurang faham. Kurang faham. Okay, kita tengok contoh. Kat sini. Kita pergi kat if else dulu Okay, dekat sini dia guna if, lepas tu as if else. So nampak dia akan letak dia punya panggil first condition dia lah. Dia nak A sama, kalau equal double equal, tahu kan maksud dia sama dengan. So when we want to buat make equal, kita tak boleh buat satu equal je, kita mesti double equal. Sebab kalau satu equal dia adalah assign. Dia akan shift dalam A, macam yang ni dia akan shift kan A berapa, B berapa. Tapi untuk kita buat A sama dengan B, kita kena buat double equal. Boleh? Boleh, Miss. Ni basic untuk logic kan, logic. And then if A sama dengan B, then C equal to 0 dia kata. But else if A is less than B, C equal to 1. As maknanya selain daripada dua-dua ni, maknanya A lebih besar daripada B lah kan. So C equal to 2. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okay. Kalau Miss cuba teka cuba tanya Kalau kosong katakanlah Miss ambil kosong, Miss ambil A sama dengan kosong, B sama dengan 1. Apa C? C akan keluar apa? A sama dengan kosong, B sama dengan 1. C akan keluar? C sama dengan? Kosong. Kalau kosong, A sama dengan B. Sekarang A sama dengan kosong, B sama dengan 1. C akan keluar. A lagi besar daripada B ke B lagi besar daripada A? Kosong dengan 1. B lagi besar. Okay, bila B lagi besar, dia adalah A lebih kecil daripada B, betul? Iya. Jadi jawapan dia C sama dengan? 1. Ya. Macam itulah cara dia. Boleh? Faham tak? Boleh semua? Faham, Miss. Okay, kalau Miss letak A sama dengan 5, B sama dengan 3, C dia sama dengan? A sama dengan 5, B sama dengan 3, C sama dengan? 2.
Ya, pandai. Kalau A dengan B sama dengan 3, C sama dengan Kosong. ya, macam tu je. Senang je kan ini. Tapi ni untuk logik senang. Tapi bila masuk dekat level korang nanti dia akan jadi makin susah. Okay? Okay, sekarang kita masuk dekat dia gabungan for dan juga if. Nampak dia letak condition for. Satu, dia punya first data sampailah 10 dan dia punya perbezaan update dia adalah 1. Okay? Jadi kata if X sama dengan 6 and X sama dengan 2 atau X sama dengan 2, dia akan masuk equation ni. But if not, dia akan masuk ke equation ni. If not dia akan keluar. Tapi if yes, dia akan teruskan. Faham tak? Contohlah, X sama dengan, bila dia sampai dekat X sama dengan, kan kita ada 1, 2, 3 sampai 10 kan. Jadi bila X sama dengan 6, dia akan masuk kat sini. 6 tambah dengan 1, masuk kan? Lepas tu dia akan pergi kotak continue, dia akan masuk pula kat sini. Jadi 6 tambah 1 dapat 7. So sekarang ni X dekat sini 7. Lepas tu 5 darab 7 dapat berapa? Dan divide dengan 7 tolak 6 darab dengan 7 tolak 2. Lepas tu baru dia keluar result. Boleh ke? Boleh ke? Boleh, Miss. Okay. Nanti korang main-main je lah dengan ini. Korang tengok macam mana and cuba keluarkan result macam mana korang dapat dalam MATLAB tu. Untuk korang lebih faham lah. Okay, habis untuk yang ni. So sekarang ni, korang cuba buat lab 1 dulu. Semua orang buat. Untuk soalan, Miss nak suruh buat soalan metrik dululah. Okay, untuk soalan okay, soalan F. Semua orang buat. Nanti Miss akan suruh present korang punya screen. Akan sebut nama je siapa-siapa nanti. Boleh? Soalan F ni sahaja. Buat sekarang. Dalam masa 5 minit Miss akan call nama. Buat senang je kan? 9.15 call nama.